Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid. Bertemu kita lagi kembali dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5 dengan tajuk kesihatan diri dan reproduktif. Baiklah, pada minggu lepas kita telah belajar berkaitan sistem reproduktif manusia, iaitu sistem reproduktif lelaki dan sistem reproduktif perempuan. Kalau kita ingat, lelaki, yang perlu kita ketahui sistem reproduktif lelaki ialah 1. Testis, skrotum dan zakar. Manakala bagi sistem reproduktif perempuan pula ialah ovari, uterus, faraj dan tiub falopio. Baiklah, hari ini kita akan belajar pula bagaimana proses kejadian manusia. Okey, murid-murid, kita teruskan. Okey, cikgu akan terangkan bagaimana proses kejadian manusia berlaku. Pertama sekali, semestinya melalui perkahwinan. Okey, untuk apa? Untuk menghasilkan zuriat ataupun bayi, kita perlu melalui proses ini terlebih dahululah, perkahwinan. Kemudian ada 3 peringkat untuk kejadian manusia. Kalau kita nampak di buku ni, yang cikgu tunjukkan, dia ada persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Ini prosesnya, persenyawaan, kemudian proses pembesaran janin, dan barulah berlaku proses kelahiran. Kalau kita lihat sini, proses pembesaran janin. Selepas sperma dan ovum bercantum, satu sel terbentuk. Kemudian akan terbentuklah zigot. Zigot akan melekat di dinding uterus. Selepas itu membesar menjadi embrio. Embrio akan membesar menjadi fetus. Barulah berlaku kelahiran. Di sini cikgu akan berikan contoh kepada kamu. Baiklah murid-murid, di sini cikgu akan menerangkan kepada kamu bagaimana proses kejadian manusia melalui 3 peringkat tadi. Persenyawaan, pembesaran janin dan kelahiran. Untuk yang pertama, kita berkenalan dulu dengan ini ya. Ini nama dia sperma. Sperma lelaki. Dan ini pula adalah ovum. Apabila proses persenyawaan, sperma dan ovum ini akan bercantum. Macam begitulah tu dia bercantum. Contoh saja. Dia akan bercantum membentuk satu sel. Sel tadi akan berkembang, berkembang banyak daripada 2, 4, 8 dan banyak-banyak. Akan bentuk zigot. Ini dia zigot. Satu sel. Selepas bercantum dia akan jadi macam ini. Lepas tu dia berganda. Dia berganda jadi 2, 4, 8 dan makin banyak. Selepas banyak, dia akan membentuk embrio. Ini embrio. Kalau kita nampak ni macam belum lagi ada nampak bentuk seorang bayi. Belum. Selepas dia membesar lagi, embrio ni
ia akan menjadi fetus. Kalau sini kita sudah nampak rupa bentuk bayi, sudah ada tangan, kaki, kepala kita sudah nampak, ada hidung, ada mulut, dan ada telinga. Fetus ni dia akan duduk di dalam uterus ibu, perut lah tu maksudnya. Kalau dalam bahasa bahasa biasa, tapi fetus ni di dalam perut ibu. Tapi untuk bahasa yang kita belajar ni, dia di dalam uterus. Fetus ni berada di dalam uterus. Selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, lebih kurang 9 bulan lah, prosesnya membesar di dalam uterus, baru kelahiran berlaku. Ini dia proses kelahiran seorang bayi. Selepas ini cikgu akan tunjukkan video bagaimana proses ini. Ini penerangan saja. Selepas ini cikgu akan tunjukkan video. Mari kita sama-sama saksikan video yang cikgu telah sediakan. Di sini, ovari akan menghasilkan ovum bagi setiap bulan. Persenyawaan berlaku apabila sperma bersatu dengan ovum. Selepas persenyawaan, zygote akan terbentuk dan bergerak dari saluran falopia ke uterus. Di sini, zygote akan menjadi embrio dan melekat pada dinding uterus. Embrio membesar menjadi fetus dalam uterus. Dalam tempoh lebih kurang 9 bulan, fetus membesar menjadi bayi dan dilahirkan melalui faraj. Inilah dia bayi selepas berlaku proses kelahiran. Setelah 9 bulan berada dalam perut ibu. Ingat semasa dalam perut ibu kita panggil fetus. Fetus tu dia membesar di dalam uterus. Untuk hari ini itu sahaja penerangan yang dapat cikgu sediakan, yang dapat cikgu beri kepada kamu. Jadi kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Sekian dan terima kasih kerana sudi menonton video yang cikgu sediakan.